Dan apa ini Ambition. Ini barunya ke Ambition? Saya nak jemput Cik Zaidi Syahri daripada Bayer Crop Science Malaysia, untuk dia punya taklimat dan demonstrasi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, hari ni tiba turn giliran Bayer. Tadi kita dah buat menanam. So sekarang kita kena buat pula penjagaan perosak penyakit. Okey, sebelum tu tadi Cik Dan dah kenalkan saya Zaidi Syahri, wakil daripada Bayer. Hari ini bersama saya, tim saya Cik Fakrul Hafifi, Technical Manager untuk Bayer. So dia akan mengajar tuan-tuan. Hari ini kita nak mengenal simptom perosak penyakit. Sebab di sini kita boleh tengok ada pelbagai perosak penyakit yang ada. So kita akan kenal dulu simptom perosak penyakit. Yang seperti mana kita ada Rhizoctonia penyakit, hawar daun. Lepas tu kita ada scale insect. Lepas tu kita ada Psyllid. Yang tu antara penyakit yang tuan-tuan hari ini boleh kita kenal pasti simptom yang ada. Lepas tu kita buat untuk kawalan kulat, kita kenal untuk penyakit kanker batang. Okey. Dan selepas tu saya kenalkan juga sahabat saya Cik Alexander. Dia wakil Bayer yang menjaga kawasan Pahang, terutamanya durian. Spesialis Bayer lah untuk durian. So lepas ni kalau nak tanya lebih lanjut mengenai durian, macam mana rakan-rakan diraup, boleh bertanya dengan Cik Alexander. Okey. So hari ini kita ada tiga segmen. Yang pertama kita akan mengenal dulu simptom penyakit di sini. Okey, di sini kita boleh tengok pokok ni berlakunya serangan perosak penyakit, yang mana kita perlu buat kawalan. Lepas tu yang kedua, lepas kita tengok simptom tu, kita akan buat satu hands on kawalan preventif. Kawalan preventif ni sebab selalunya kalau kita sebut perosak penyakit, kita selalunya buat merawat. Merawat ni sebenarnya teknik yang kedua lah. Selalunya dia bukan tak efektif. Ini orang kata dah kena baru kita nak buat. Tapi selalunya kita kena buat preventif. Maksudnya durian tuan-tuan, perasan tak? Kos pelaburannya tinggi. Kalau 9 ekar baru ni kami diraup, kita reach out dengan petani-petani sana, pengurusan setahun lebih kurang 200,000, 9 ekar. Ini memang punya lah, dia punya pengeluaran. Tapi tuan-tuan rasa tak, kalau macam kita yang baru start pelaburan menanam durian, tadi dari start kita start menanam, tempoh nak sampai 5 tahun tu, kos yang tinggi, dan tiba-tiba umur 3 tahun, 4 tahun dah besar macam ni, tiba-tiba mati. Berapa sayangnya tuan-tuan kalau kita tak buat satu pencegahan awal. Dengan kalau kita kata nak mengganti balik pokok tu, kosnya lebih tinggi berbanding kita buat pencegahan awal, baru dalam beratus ringgit. Itulah yang hari ini kita nak terapkan. Kita nak kenalkan macam mana kita nak buat pencegahan, terutama penyakit kanker batang. So aktiviti kita yang ketiga, kita akan buat aplikasi siraman. Sebab hari ini di pokok rendah, pokok kecil, so kita boleh buat siraman. Tapi kalau pokok dewasa atau next, nanti kita akan boleh buat aktiviti kikis dan sapu lah. Okey. So untuk aktiviti mengenal perosak penyakit, yang pertama saya akan jemput technical manager kami daripada Bayer, Cik Fakrul Hafifi, akan cerita sikit simptom, jenis-jenis perosak penyakit yang ada di sini. So tuan-tuan, hari ini kita dapat belajar semualah. Kita boleh belajar semua perosak penyakit yang ada. Okey, kita semua. Terima kasih Cik Zaidi. Assalamualaikum. Okey, jadi untuk hari ini sebenarnya kita lebih nak terangkan tentang kita punya demo untuk Elliot ni untuk penyakit kanker lah. Tapi daripada pemerhatian saya dengan kawan-kawan saya tadi, kita dapati dekat sini untuk penyakit kanker biasanya kalau kanker ni dia boleh menyerang pada akar, pada batang, pada daun dan juga buah lah. Tapi biasanya kita boleh identify dekat batang ataupun dekat akar lah. Biasanya kita boleh kikis. Kalau biasanya kita tengok ada macam tumpukan hitam, bila kita kikis tu dia ada macam warna merah, keluar warna merah. Yang tu memang confirm dah ada kena serangan penyakit kanker lah. Kalau biasanya untuk kita punya kawalan tu, kita boleh menggunakan racun Elliot ni, sama ada kita boleh sapu, kita boleh siram ataupun kita buat semburan lah. Okey, selain daripada untuk penyakit kanker ni, dia juga untuk durian ni kita ada penyakit Rhizoctonia. Ini contoh penyakit Rhizoctonia lah. Suklani. Ataupun hawa daun lah. Hawa daun. Ini pun salah satu orang kata penyakit yang utama lah. Selain daripada kanker dan juga penyakit hawa daun.
Dan selain daripada itu tadi ada juga kita tengok kat sini yang ni Silik Silik ni dia salah satu serangga serangga dia sucking. Dia dia serap dia daun lah. Dan juga kalau kita tengok kat sini pun ada sikit insek. Ini contoh ni sikit insek Dia ada macam, kalau kita tengok ni bukan penyakit ulat ini daripada serangga. Teritik. Sini kalau dekat kalau kita pergi sekarang dekat Raub dekat Pahang, dekat Pekala Hulu memang banyak serangan teritik. Boleh tengoklah dekat pokok durian ni dia teritik. Memang bahaya. Kalau kita tak ada buat kawalan ataupun kita buat preventif, lama-lama pokok tu memang daun dia boleh gugur dan pokok boleh mati lah. Ini memang banyak sekarang. Dia macam teritik. Ini memang daun dia berbintik-bintik. Daun dia berbintik-bintik. Ini memang sekarang ni memang tengah hot lah. Teritik. Dan tuan-tuan, kalau paling senang nak tengok itu daun baru kan, biasa dia ada bengkok-bengkok. Lepas tu dia kerinting-kerinting. Sebab dia masa ini daun kecil kan, dia sudah kena hisap. Jadi nanti dia jadi besar, dia memang bengkok-bengkok. Dan dia tepi kerinting. Maksud dia memang ada serangga sudah. Kena hisap sudah. Sama ada ini Silik kadang-kala ya ini hamama merah ataupun ini teritik. Teritik kita pun ada banyak spesies Sebab dekat sini dia tak ada buah, jadi kita tak boleh nak tunjuk yang ulat korek buah lah. Yang tu pun salah satu yang serangan perosak utama lah untuk durian. Mudaria tu kan? Ya. Rasanya tak. Belum nampak lagi. Sebab kalau ini serangga serius banyak, itu pokok pun boleh jadi botak punya. Pokok pun boleh jadi botak. Tapi dia tak mati lah. Dia lama-lama memang dia mati atau tak ada daun kan. Okey, jadi kalau untuk kanker tadi kita ada produk daripada Bayer, Elliot lah. Okey, ni racun kulat ni, Elliot ni dia adalah racun jenis serapan. Dia panggil two-way systemic. Maksudnya dengan erti kata lain, racun ni bila dia serap, sebab tu kita boleh siram, maksudnya daripada akar pun dia boleh serap, ataupun kita boleh spray dekat daun. Daripada daun tu dia boleh turun pergi ke akar, ataupun kalau misal kata dekat batang ni, katakan kita tengok ada tumpuk hitam tumpuk hitam pun dia ada banyak. Sebab tu kita kena check, kena kikis sikit lah. Kalau kita tengok lepas kikis tu, kalau putih dia bukan kanker. Tapi kalau lepas kita kikis tu dia ada macam merah, dia ada berair, itu memang confirm kanker. Boleh kikis je? Okey, kalau yang ni saya kena tanya tuan rumah lah, boleh kikis ke tak. Kalau ini memang tak confirm, tak ada lah. Boleh kikis nipis saja. Carilah, kena cari pokok Itu yang dahan tu yang apa? Yang ada rosak tu, dahan batang-batang. Ni. Tu. Yang ni saya pun tak pasti lah. Yang ni bukan kanker lah. Ini bukan kanker. Kanker tu kanser ke apa? Dia dengan kalau bahasa Indon dia panggil kanser lah. Kalau macam dekat durian ni boleh kata kita panggil macam kanser durian lah. Dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kalau macam ni dah teruk tu memang daun pun boleh gugur, kuning. Lama kelamaan dia boleh matilah. Yang tu memang dia tak ada buat kawalan langsung lah. Tapi kalau macam peringkat permulaan, kalau kita tengok baru macam ada pokok hitam, kita kikis tu ada keluar merah tu, kita boleh terus sapu je. Pokok belakang ni Ya? Bukan. Dia sebab sini memang tak ada contoh saya dah check tadi. Ada satu tu mungkin macam kena lah. Tapi sebab dia mounding kena korek sikit dekat akar, sebab dekat batang dia tak ada. Sebab dia kalau tak ada batang, biasanya dekat akar tu dia ada dia punya serangan lah. Saya nak tahu kat batang, saya kat akar. Okey, sebab dekat sini dia ada mounding. Kita kena saya ada gambar lah, tapi hari tu ada buat dekat Pekala Hulu.
Mungkin sekejap. Boleh share dalam grup kot Cik Daniel. Boleh Boleh share dalam grup. Nanti kita share dalam grup. gambar-gambar Okey, sembang tu. ini contoh lah sebab yang ni dia tak ada, dia apa ni buat mounding kan, kita tak nampak akar dia. Okey, yang ni dia dah kena. Jadi kita kikis tu kita sapu. Macam ni lah kita buat rawatan dia, buat sapu. Kena korek kan. Nak kena korek sebab yang ni kena korek lah sebab dia buat mounding. Itu dia buat apa? Buat semua. Ini kita dah kikis tu kita sapu dengan racun Elliot tu. Kita nak identify kat batang tu. Macam mana? Kalau tak macam mana Kalau kita tak nak korek tak boleh? identify dekat bakau. Okey, Batang kan tu kita boleh tengok ada. Okey, saya dah letak dalam grup. Dalam grup yang dengan Cik Daniel tu. dia batang Dia selalunya kena berbentuk dekat batang ni, kita akan kikis, dia akan keluar warna merah lah. Dan berair, selalu batangnya berair. Itu tandanya ada kanker. Cuma sekarang ni macam kita di pokok kecil, dia kurang, jarang berlaku, tapi dia boleh start attack pada peringkat umur 4 ke 5 tahun tu dia start attack. Sebab tu yang selalunya kita buat preventif. Yang hari ni sebenarnya tujuan hands on hari ni kita nak buat preventif. Sebab kita nak, yang saya cakap tadi pada awal tadi, tiba-tiba pokok mati. Kita tak tahu dia menyerah sebab kita jarang tengok akarnya di sini. Sebab akarnya selalunya kita dah tanam, kalau pokok yang 15 tahun akarnya pun keluar, akar rambutnya keluar, kita boleh nampak. Dia hitam berair, keluar air, kita kikis dia keluar warna merah. Tapi yang ni sebenarnya hari ni kita lebih untuk preventif. Sebab tu kita cakap untuk mencegah penyakit kanker ni datang. Sebab yang ni pun untuk buat kawalan hari ni kita hanya buat 3 bulan sekali. Dia berbeza bila kita ada serangan. Contoh kita ada pokok 15 tahun, 20 tahun, kita dah kena ada serangan kanker. Cara rawatannya berbeza. Yang tu kita kena buat rawatan every weeks, lepas tu baru follow up 3 bulan sekali. Tapi untuk preventif macam ni, sebab kita untuk mencegah daripada kena, at least 3 bulan sekali kita buat rawatan. Sekurang-kurangnya. Sebab yang banyak dekat sini, sebab yang setelah tuan tengok kat sini, satu kita tengoklah kalau di sini kita tahu dari segi daunnya kurang sedikit dan kita boleh baik pulih. Baik pulih di sini sebab kita tahu di sini kita kena Rhizoctonia, kita kena ada Psyllid tadi, lepas tu kita ada scale insect. Tapi pada masa yang sama sebab kita tengok tadi ada satu pokok di sana, tuan-tuan tengok di hujung pucuk ni dia dah mati, dia tak keluar. Dia tak keluar pucuk yang baru. Kita suspek dan pada masa yang sama sebab kita pun tak tengok detail tadi. Tapi kita boleh suspek ini sama ada kena Phytophthora kanker. Kita dah boleh buat pencegahan lah, rawatan. So hari ni sebab pada peringkat ni tuan-tuan, selalunya lah kalau peringkat awal penanaman ni, sebelum keluar buah ni, yang ni lah yang selalu hadapi. Tiba-tiba kalau perasan di Facebook kalau kawan-kawan kita post kan, oh sayanglah 4 tahun kita jaga belum start keluar buah, tiba-tiba mati mengejut, luruh apa semua. Yang tu sebenarnya yang kita nak buat pencegahan. Yang tu salah satu untuk ni lah. Tapi kalau tu saya dah WhatsApp dalam tu, kejap lagi saya ada beberapa gambar lagi saya akan WhatsApp dalam tu. Yang tu selalunya simptom tu kita boleh tengok dengan jelas. Dan yang tu cara rawatannya tu berbeza lah. Sebab tu kejap lagi kita tunjuk. Kami ada bawa lah macam plaster simen. Dia yang tu berbeza dengan immature ataupun peringkat pencegahan. Sebab yang tu tuan-tuan betul-betul kena kikis, lepas tu kena bancuh solution tu buat macam plaster simen. Kita plaster balik kulit yang kita buang tu. Yang tu tuan-tuan kita kena buat pencegahan tu. Itu bukan pencegahan, itu rawatan. Rawatan. Cuma hari ni kita buat satu teknik pencegahan simple. Sebab kadang-kadang nak menyiram, nak menyembur, pakai ni, kalau pakai pump knapsack pun payah, kena pakai power spray selalu. Tapi kita lebih mudah, satu teknik kita just siram. Sebab hari ni kita nak memperkenalkan Elliot ni sebab dia salah satu, tak banyak sebenarnya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok produk yang berdaftarkan untuk durian, tak banyak. Kebanyakannya yang ada semua off label. Tapi macam kita di Bayer memang kita daftarkan untuk ni sebab Elliot salah satu alternatif untuk kawalan kanker sebab dia bertindak secara dua hala. Sebab tuan-tuan untuk buat kawalan perosak penyakit, sebab apa tadi kita start untuk pengenalan penyakit ni, sebab kita nak tahu tuan-tuan nak buat kawalan tu kena tahu nak kawal apa. Tidak habis duit habis duit, kos tinggi, membazir. Kalau tengok contoh hari ni tuan-tuan dah tahu. Kalau kita kata nak buat kawalan pencegahan kanker. So tuan-tuan dalam main ada Elliot atau beberapa solusi lain. Tapi kami di Bayer Elliot. Sebab apa? Salah satu unit Elliot ni kita bertindak dua hala. Dua hala ni tuan-tuan sebab apa? Kita boleh spray di sini.
siram di sini dan spray. Dia akan turun dan naik. Bahan di dalam alert ni dia akan turun dan naik untuk buat pencegahan, protection. Yang tu yang kelebihannya lah. Ya, dia Bukan, saya tanya, apa beza spray dengan siram? Okey, untuk spray dan siram ni sebenarnya tuan-tuan, kita memudahkan praktikal peladang lah. Sebenarnya kalau untuk spray ni dia lebih cepat masuk. Dia lebih cepat masuk. Tapi risiko dia ada tinggi macam tu. Tinggi selalunya kita spray angin jugalah. Ni ni juga. Selalunya kalau untuk mengurangkan tu kita akan buat siraman. Siraman ni sebab selalu kalau kita spray pun solution tu air bancuhan kita tu akan jatuh. Jatuh dan diserap masuk. Itu saya kata pentingnya dua hala. Ada setengah produk dia hanya bertindak satu hala. Dia spray dan dia akan terus masuk. Dia takkan menyerap balik masuk. Yang tu tuan-tuan kena akan tahulah lepas ni mungkin pembacaan, dari segi pembacaan akan tahu ni. Sebab yang ni kita boleh spray dan siram. Dan yang kikis tu itu betul-betul macam kita buat operation. Kalau kita cancel, kita operate, kita buang. Itu terminologi dia, kita buang tumor tu. Sama je. Macam tu. Kalau kita siram tu berapa lama dia boleh, kita boleh tengok dia punya reflect hasil dia tu? Dia kalau kita siram ni, kalau kita tengok sebab kita tengok kalau kita punya, sebab kita buat pencegahan 3 bulan sekali. So kita tak nampak nanti daun kita tu kering, lepas tu luruh. Itu yang kesan yang kita tengok. Tapi kalau macam merawat, operation, first kita buat treatment, lepas kita operate dia, kita kikis dan sapu, seminggu lepas tu kita kena buat tampalan balik. Kita kena tampal balik tempat luka yang kita kikis tu. Untuk kita nak buat. Sebab kanker ni bukan contoh saya bagi tahu kanker ni. Contoh kena di pokok sini. Tuan-tuan bukan buat di pokok ni saja tau. Kena buat rawatan 4 pokok keliling. Sebab faktor kanker ni dia banyak faktor. Satu faktor daripada air, tanah, irrigation tuan-tuan. Kalau pokok durian tinggi, kawasan yang tinggi mungkin tak ada masalah. Tapi kalau flat area, air bertakung, stagnan, dia tu boleh menyebabkan kanker. Kanker ni pada satu tahap yang teruk, stage yang teruk, bukan hanya kat batang, kat buah. Buah tu akan jadi reject. Lepas tu buah tu jatuh, kanker tu akan spread, merebak balik ke kawasan lain. Tu dia punya ni. Yang ni macam silent killer lah. Yang mana kalau tanam durian klun, mesti akan kena penyakit ni. Sebab durian klun dia kurang tahan. Itu kita kena tahulah. Berbanding dengan durian kampung, durian klun kita Musang King ke, duri hitam ke, yang commercial variety ni, dia kurang tahan dari segi penyakit. Itu kekurangan dia lah, yang mana kita kena buat kawalan. Maknanya punca sebenarnya ialah daripada kawal kelembapan. Ya, dia kalau satu kelembapan selalu, lepas tu kanker ni datang pula. Kalau tuan-tuan lepas ni, yang ni peringkat awal, lepas tu dah belajar berbuah, lepas harvest, pokok sebenarnya dia start flushing apa semua, dia di waktu yang lemah. Kita ada juga, sebab sebenarnya semalam di Raub, petani itu 20 ekar dia tanam, dia kena juga kanker. Macam mana kita buat treatment, tapi itu yang dah berbuah yang pokok berbuah, pokok dia pun dah ni, kita major treatment lah, bukan preventif, untuk rawatan terus. So dia terpaksa kita suruh buang semua tunas-tunas yang ada, mata ketam, bola pimpong. Sebab kalau di Raub tu stage dia satu pokok banyak tau. So kita terpaksa buang dulu semua tu. Kita pastikan pokok tu betul-betul dia bukan nak buat buah untuk survive. Sebab sayang, pokok 20 tahun kalau mati, wah itu memang sayang. Tu tak apa, kita tak ada harvest bulan 12 nanti kita tak ada harvest, tak apa. Tapi kita jaga pokok. Itu merawat. Untuk ni lah, operation lah, saya kata operation. Lain dengan yang hari ni just pencegahan, simple. Pakai 3 bulan sekali untuk kita mencegah. Kalau dan dos dia pun lebih rendah. Nanti Cik Fakrul akan terangkan lah untuk nanti. Dia untuk racun Elliot ni yang penting sekali untuk cara bancuhan dia, kita tak boleh campur dengan racun lain. Dia racun tu sahaja sebab dia versatile aluminium. Kita nak fokus rawatan. Sebab racun kita nak fokus untuk rawatan lah. Maksudnya kalau racun-racun yang lain kita tak boleh campur sekali lah. Kalau kita nak buat kanker, maksudnya kita buat yang untuk kanker sahaja. Yang untuk racun Elliot ni lah. Jadi kalau untuk semburan, dia punya rate dia kalau 20 liter 50 gram.
Kalau kita spray lah, kita spray 50 gram 20 liter. Kalau kita buat siraman dalam 25 gram untuk 20 liter. 25 gram separuh. Kalau untuk kita nak sapu, yang tu dia ikut kepekatan lah. Dia kena pekat. Nanti saya akan tunjuk sikit lah macam mana nak bancuh untuk kita nak sapu lah. Okey, untuk kanker ada sebarang pertanyaan lain sebelum kita pergi kepada racun lain? Macam tadi tuan cakap tadi, kanker ni efek sampai buah. Ya, Buah betul. tu dia akan Ya. merebak. Contoh tadi yang batang tu kena buang, semua kena buang total. Kita nak buang tu, nak kena buang total out daripada kawasan tu ke, kita kena lupus, kena bakar ke. Itu yang sebaiknya lah. Sebab kalau boleh yang macam kita kikis pun kita kena kita kena lapik lah. Kita lapik dengan plastik sampah lah. Contoh ya tuan. Yang Pak. mana yang Contoh. Ni walaupun tak ada kanker kita assume ada kanker Contohlah. Tuan-tuan kena lapik tau. Sebab yang ni yang the best practice kalau kita ajar. Tuan-tuan kena lapik kalau boleh keliling. Contoh di sini ada kanker di sinilah. Contoh Contoh. Di kanker ni tuan-tuan kena kikis di sini. Dan solution tuan-tuan kena fokus rawatan di sini. Tu yang tebalnya di tapak yang kena lah. Tak, ini biar. Yang ni aku tak ada ni. Contohlah bila tuan kikis, yang ni tuan-tuan jangan suka-suka letak. Sebenarnya dia yang membawa penyakit tu. Keluar kebun. Bawa keluar kalau boleh bakar lah. Itu yang the best lah. Tapi selalunya yalah farmers kita mempraktisnya kadang-kadang kikis-kikis sapu-sapu dah macam tu je. Tapi ni the best practice. Yang kikis tu, saya nampak merah kan. Sampai merah tu hilang tu. Tak, dia kena kikis bukan sampai dalam sebenarnya. Dia nampak merah tu pun just kita buang lapisannya ni. kulit luar. Yang kulit luar. Bila kita kikis tu, dia tutup dia lembik tau. Dia sampai cambium ke tak payah? Maknanya kulit luar saja. Dia kulit luar je. Dia bukan kita lukakan terus sampai ke dalam. Dia kulit luar saja. Sebab untuk tu yang saya kata bila tuan dah kikis tu, sapu sama ada pakai tu yang simen tu boleh tuan sapu pekat 7 hari sapu lagi. Macam tu lagi. Dia Ini sebulan merawat. sebulan yang pertama tu bila kita nak buat rawatan tu setiap minggu. Lepas sebulan tu kita buat preventif lah 3 bulan. Ini merawat, ini bukan yang kita nak buat hari ni mencegah. Ini saya cerita merawat. Okey. Merawat ni tu saya kata kalau pokok tu dah berputik, terpaksa jangan force pokok tu tengah sakit sebenarnya. Dia tengah sakit dan kalau ada ni kita buang lah. Putik-putik dia tu terpaksa buang. Kita pastikan untuk selamatkan pokok ni. Sebab pokok ni dah orang kata dia tak kuat lah untuk Maksudnya masa kita kikis tu tak payah dalam lah. tak payah. Kan tu ada lembik. Macam yang repuk punya kita kikis semua. Yang sampai keras punya itu jangan kikis lagi. Itu kita sapu dia nanti dia pakai kering balik. Sebab nanti kita kikis dia lebih banyak kan, dia pun luka teruk lagi. Benda lain masuk lah. Kalau jadi lah ada akar, ada kanker. Kalau kita tengok dari luar, kita tengok pokok ni macam ni, kita nak tahu kita punya ada kanker ke tidak. Kalau simptom dia daun dulu dia macam mana kata circulating tu pokok Dia punya daun dia akan jadi kuning, lepas tu dia akan gugur. Itu salah satu simptom dia. Itu kalau dah teruk lah kan. Yes. Kalau permulaan ni, Permulaan dia kuning. Kuning dulu. Tiba-tiba dia macam ini satu portion ini tiba-tiba dia jadi kuning dulu. dia satu Jadi portion kuning- dulu. Kuning juga ni. Tapi ini kanker ke tidak? Ada kanker ke tidak kalau ada macam ni? Daun tua tu. Kalau satu-satu tak Ini dari apa yang saya nampak kebanyakan dia kuning Mungkin ini kebanyakan ialah insect sebab ini dia silent pun banyak. Jadi kalau nak bezakan antara insek dengan kanker, susah jugalah. tak dia bang kalau Simptom kuning. dia abang boleh nampak punca dia macam ni. Sebab ini memang nampak dia serius. Dia memang serius ni. Kalau dia satu dua saja serangga, dia tak mungkin semua akan serius macam ni. Ini moyang nenek atuk dia semua dah ada dalam ni, bergerak hidup boy. Yang ni memang kita boleh nampak dia punya ni lah silent dia. Dia memang terus memang berkampung lah dia ni. Cik, satu lagi cik. Saya tak dengar tadi. Dia start mula buat pencegahan tu umur berapa? Okey, kalau untuk pencegahan dia kita sebenarnya kalau dari awal kalau kita kata 2 tahun ke atas ni pun kita dah boleh buat pencegahan. Buat pencegahan. Mana dekat siram kat bawah tu. Siram kat bawah. Ini pencegahan je lah. Dia tak
bukan untuk merawat, just kita cegah daripada nak ni lah. Setengah-setengah. Setahun setengah kita dah boleh buat rawatan. Sebab Macam baru tanam tadi, abang tanam tu belum lagi lah. Tu. lepas berapa 2 tahun lah. Kalau ni kita 2 tahun ke atas kita boleh start lah ni. Tapi yang tu banyak juga lepas ni cabaran dia sebab rate selalu orang menanam kalau 100% kadang-kadang 60% je 11, 40% tu banyakkannya kena sulam. Itu kena tanya sipu-sipu lah sebab dia banyak teknik. Ada setengah dia minat terus cantum di kebun. Sebab dia bagi dia pokok lagi cepat survival, Maksudnya lebih cepat tinggi. tanker jarang lah sekarang. Yang tu belum lagi lah. Lepas 2 tahun Kalau sekarang. kuning tu sebab tak ada air, tak ada baja dah. Selalu kuning terlebih baja pun boleh jadi kuning. Kulit t-shirt tak kaki. Benda yang kecil pun kadang kita tak tahu ada kecil. Kalau ini cakap 2 tahun tu kemungkinan tu kena. Tak tahu apa. Lebih kecil macam tu, arus air dia kalau mati Kalau dia tak ada kalau dia hubungan. siram baja selalu. Dia selalu ni 3 tahun ke 5 tahun nak harvest start ni, tiba-tiba kita tengok pokok aku ni kuning, minggu depan datang jatuh daun, lepas tu terus mati. Itu yang ralat tu kan. Kita ralat pokok bela elok dah 3 tahun tiba-tiba mati, tak tahu sebab apa. Yang tu kita nak buat ni lah. Kalau akar ni kita kulit kat tanah ni. Ini sebab dia buat mounding. Kalau tak ada mounding, kita boleh nampak akar dekat atas tu kan. Kalau rawatan untuk yang sampai di peringkat akar tu kita kena porik lah tanah tu maksudnya. Ke tak perlu? Tak, kalau masuk atau macam untuk rawatan kikis ke atau siram. Kalau kikis tu selalu kita kikis selalu pokok besar yang tu. Selalu kita akan nampak simptom. Kalau pokok kecil selalu dia ada simptom di batang lah. Kikis dan sapu di batang lah. Tapi yang selalu sampai akar tu pokok yang besar, kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita dah treatment, lepas tu tiba-tiba ada satu bahagian akar besar dia tu, situ ada. Mungkin kita akan fokus di rawatan di bahagian akar tu. Dia selalu akan nampak kalau pokok besar. Tapi kalau dapat cari bahagian akar yang memang ada kena penyakit, lebih bagus lagi lah. Kita terus sapu sana. Kita nampak dia sikit di batang tu. Yes. Boleh korek sikit-sikit lah.